Assalamualaikum dan salam sejahtera buat pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke kelas sejarah Cikgu Linda. Hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 3, tema 8.3, usaha pembesar Melayu dalam pemodenan negeri. Terdapat 6 usaha telah dijalankan oleh pembesar-pembesar Melayu dalam memodernkan dan memajukan negeri masing-masing. Antaranya, pembangunan sosioekonomi, kedua, pembangunan pertanian, ketiga, pembangunan bandar, keempat, pentadbiran pendidikan, kelima, ahli majlis mesyuarat persekutuan dan keenam, kepimpinan tempatan di Sarawak dan Sabah. Jom kita lihat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi melibatkan dua tokoh utama iaitu Long Jaafar dan Ngah Ibrahim. Long Jaafar merupakan pengusaha biji timah, ladang tebu dan ladang kopi. Long Jaafar merupakan tokoh utama dalam memajukan larut di negeri Perak. Beliau telah memperkenalkan negeri Melayu di pasaran dunia sebagai pengeluar utama biji timah. Tokoh ini menggalakkan pusat pengajian agama. Beliau telah membina Sekolah Melayu Matang pada tahun 1826 bertujuan memberikan pendidikan kepada anak tempatan. Long Jaafar dikenali sebagai tokoh korporat Melayu bapa dan anak terulung di tanah Melayu pada sekitar tahun 1790-an hingga 1895. Seterusnya yang telah berjaya membangunkan sosioekonomi ialah Tengku Menteri Ngah Ibrahim. Beliau merupakan seorang jutawan selain nasionalis. Beliau sangat berwawasan. Beliau telah menemui Sultan Abu Bakar untuk mempelajari sistem pentadbiran moden baginda bagi memajukan daerah larut. Usaha Ngah Ibrahim berakhir apabila beliau dijatuhkan hukuman dibuang ke Pulau Seychelles dan kemudiannya meninggal dunia di Singapura pada tahun 1895. Tengku Ngah Ibrahim juga merupakan tokoh korporat Melayu bapa dan anak terulung di tanah Melayu sekitar tahun 1790 hingga 1895. Usaha pembesar Melayu dalam pemodenan negeri seterusnya adalah dari aspek pembangunan pertanian. Wan Muhammad Saman merupakan tokoh yang berperanan besar dalam membangunkan pertanian di negeri Kedah. Wan Muhammad Saman merupakan tokoh pembangunan negeri Kedah. Beliau mencetuskan idea membina terusan bermula dari Alostar hingga ke kaki gunung Jerai Gurun. Terusan Wan Muhammad Saman dibina bagi mengenang jasa beliau kepada pembangunan negeri. Sedikit info untuk makluman bersama, terusan Wan Muhammad Saman ini panjangnya 36 km, lebar 7.5 meter dan sedalam 1.5 meter. Pencapaian mengagumkan kerana dibina menggunakan kaedah sistem kerah dan peralatan tradisional. Ini memberi kesan kepada pembangunan Kedah iaitu banyak tanah dibuka untuk penanaman padi dan banyak terusan kecil dibina untuk mengairi tanah-tanah sawah. Seterusnya, pembangunan bandar Datuk Muhammad Saleh bin Perang. Beliau telah melukis peta lengkap pertama negeri Johor. Usaha ini memudahkan kerajaan menggerakkan pembangunan pertanian, perbandaran dan sistem perhubungan. Malah ketepatan ukuran peta Johor ini telah disahkan oleh pakar-pakar Jabatan Ukur dari London. Datuk Muhammad Saleh bin Perang juga telah mengasaskan pembukaan bandar Maharani di Muar, Indau dan bandar Penggaram di Batu Pahat. Usaha pembesar Melayu dalam pemodenan negeri seterusnya adalah dari aspek pentadbiran dan pendidikan. Kita lihat tokoh pertama yang banyak menyumbang dalam pentadbiran dan pendidikan, Datuk Jaafar bin Muhammad. Datuk Jaafar bin Muhammad merupakan Menteri Besar Johor yang pertama. Beliau digelar Datuk Bentara. Datuk Jaafar
telah banyak berusaha memelihara kedaulatan negeri. Beliau telah mengarahkan bendera Union Jack dikibar lebih rendah daripada bendera negeri Johor. Hal ini menunjukkan bahawa beliau sentiasa menjaga kedaulatan negeri. Selain itu, beliau juga sentiasa berusaha memertabatkan bahasa Melayu. Hal ini dapat dilihat apabila beliau telah mewajibkan penggunaan bahasa Melayu dalam penulisan surat rasmi kerajaan. Malah beliau telah mewajibkan pegawai British yang berkhidmat di Johor untuk memakai pakaian rasmi kerajaan Johor. Seterusnya, tokoh kedua yang banyak menyumbang dalam pentadbiran dan pendidikan ialah Datuk Muhammad Ibrahim Munshi atau lebih dikenali sebagai Bapa Pendidikan Melayu Johor. Beliau digelar Datuk Bentara Dalam. Datuk Muhammad Ibrahim Munshi banyak menggalakkan perkembangan pendidikan moden. Beliau telah menubuhkan Jabatan Pelajaran pada tahun 1883 dan sekolah-sekolah di Johor malah membentuk Jawatan Kuasa Pelajaran Negeri. Beliau telah mendesak diwartakan pendidikan wajib kepada semua kanak-kanak di Johor. Tokoh seterusnya yang banyak memberikan sumbangan dalam pentadbiran dan pendidikan ialah Datuk Abdul Rahman bin Andak. Datuk Abdul Rahman bin Andak merupakan setiausaha Sulit Sultan pada tahun 1885. Tokoh ini bertanggungjawab mengawal hubungan Johor dengan British. Beliau dikatakan sebagai seorang yang sangat berdiplomasi, berpandangan jauh serta bijak mematahkan segala usaha peluasan kuasa British di Johor. Datuk Abdul Rahman bin Andak merupakan perintis penubuhan Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa pada tahun 1888. Usaha pembesar Melayu dalam pemodenan negeri seterusnya adalah penglibatan pembesar dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan, iaitu Datuk Abdullah Haji Dahan dan Raja Chulan. Golongan bangsawan ini dilantik sebagai ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan. Mereka telah menuntut pembentukan Regimen Askar Melayu. Pembentukan Regimen Askar Melayu ini bertujuan menjaga keselamatan negara. Malah mereka telah mendesak British untuk membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada anak-anak watan, khususnya dalam perkhidmatan awam. Pembesar-pembesar di Sarawak dan Sabah juga jelas dapat dilihat dalam memodernkan negeri masing-masing. Hal ini dibuktikan melalui kepimpinan tempatan di Sarawak dan Sabah. Antara tokoh yang terlibat ialah Datuk Hakim Imam Haji Mursyidi. Beliau berperanan penting dalam hal ehwal umat Islam di Sarawak. Beliau telah menubuhkan Madrasah Al-Mursyidah di Kuching. Tokoh ini menubuhkan sekolah khas bagi kaum wanita mempelajari ilmu agama yang dikenali sebagai Sekolah Kajang. Pada tahun 1925, tokoh ini telah dilantik sebagai Datuk Hakim, Ahli Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri Sarawak. Beliau juga telah dilantik Datuk Imam pada tahun 1932. Tokoh ini berjaya mengasaskan Majlis Islam Sarawak. Manakala kepimpinan tempatan di Sabah pula jelas dapat dilihat melalui sumbangan Haji Muhammad Arsyad, Ketua Anak Negeri semasa pentadbiran Syarikat Borneo Utara British. Beliau merupakan Ketua Anak Negeri yang membantu pegawai daerah menjalankan pentadbiran di peringkat daerah. Beliau berperanan dalam menjaga keamanan, mengutip cukai, menguruskan hal pembagian tanah dan memajukan pertanian. Malah tokoh ini telah dilantik sebagai hakim di Mahkamah Anak Negeri yang mengendalikan kes berkaitan hukum adat dan syariah. Kesimpulannya, sejarah membuktikan negara kita memiliki tokoh kepimpinan berwibawa. Mereka berusaha membawa kemajuan dan pemodenan untuk kesejahteraan rakyat. Kewibawaan pemimpin terdahulu wajar dihayati dan dijadikan inspirasi untuk membina kecemerlangan diri, bangsa dan negara. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, apakah harapan kita kepada pemimpin hari ini dalam
terus memodernkan negara. Sudah pasti kita sebagai rakyat mengharapkan pemimpin meneruskan usaha murni mereka dalam memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Malah kita juga mengharapkan penambahbaikan dalam semua sektor atau jabatan. Dan perkhidmatan yang disediakan sudah tentu kita mahukan lebih telus, cekap dan berkesan, dan akhirnya kita mengharapkan pemimpin-pemimpin menentukan wawasan yang jelas, memahami dan melaksanakan dengan berkesan dan sentiasa memikirkan impak kepada rakyat.